Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita bersambung dalam kejadian dramatik yang akan berlaku bila Yesus datang kali kedua. Ya, dalam ciri ketujuh, syaitan akan dibelenggukan. Ya. Dalam Alkitab kita tahu segala cerita yang akan berlaku kepada dunia ini. Ya. Cerita dalam Alkitab ini benar. Tetapi masa itu tidak diberitahu oleh Tuhan bila ia akan berlaku. Tetapi dia pasti akan berlaku. Mari kita mencari dalam Wahyu babak 20. Ya, tajuknya adalah masa 1000 tahun. Ya. Kita tahu dalam manusia yang kita tinggal di bumi ini sudah 2023 tahun, ya. Kita tahu benda ini akan berlaku dan Tuhan mengatakan masa 1000 tahun, ya. Apa akan berlaku? Mari kita masuk mendengarnya. Wahyu babak 20. Kemudian aku nampak satu malaikat turun dari syurga. Dia memegang kunci jurang maut dan seutas rantai besar. Dia menangkap naga itu, ular tua itu iaitu iblis atau kita panggil syaitan, dan merantaikannya selama 1000 tahun. Ya. Malaikat itu membuang naga itu ke dalam jurang maut, lalu mengunci jurang itu dan memeretaikan supaya naga itu tidak dapat menipu bangsa-bangsa lagi sehingga masa 1000 tahun itu berlalu. Ya. So, malaikat ini akan menangkap naga itu dan mengunci syaitan di dalam jurang maut selama 1000 tahun. Ya. Tetapi ia berkata kemudian, selepas 1000 tahun, naga itu mesti dilepaskan untuk masa yang singkat. Ya. Kita mesti tahu apa kejadian-kejadian ini supaya kita faham apa hasrat Tuhan, ya. Dan kemudian kita tengok dalam ayat 7, iblis dikalahkan, iaitu syaitan dikalahkan. Selepas masa 1000 tahun itu berlalu, iblis akan dilepaskan daripada penjara dan dia akan pergi menipu bangsa-bangsa yang tersebar di seluruh dunia, iaitu Gog dan Magog. Iblis akan mengumpulkan mereka semua untuk berperang dan mereka sebanyak pasir di pantai. Ya, mengapa dalam masa 1000 tahun bila Yesus memerintah, ada juga orang yang tidak mahu mengikut perintah Yesus Kristus? Dia berkata, iblis akan mengumpulkan mereka semua untuk berperang dan mereka sebanyak pasir di pantai. Ya, banyak. Tidak boleh dikira. Pasir di pantai yang mahu memberontak terhadap Tuhan. Mereka berpecah-pecah ke seluruh dunia, lalu mengepung perkemahan umat Allah dan kota yang dikasihi Yesus Kristus. Tetapi api turun dari langit dan memusnahkan bangsa-bangsa itu. Ya, ada orang jahat yang berpihak kepada syaitan dan ini berlaku, mereka berpisah dan mereka pergi mengepung perkemahan umat Allah. Ya. Tetapi apa berlaku? Api turun dari langit dan memusnahkan bangsa-bangsa itu. Kemudian
iblis yang telah menipu mereka itu dibuang ke dalam lautan api dan belerang. Ya. Apa hobi atau hasrat syaitan? Dia datang untuk menipu, ya. Untuk membunuh. Kerana dia tidak suka akan manusia. Ya, kerana Tuhan telah menebus manusia dengan darah Yesus. Itulah syaitan tidak suka pada manusia. Itulah dia mahu menipu dan memusnahkan manusia. Tetapi dalam ayat 10 dalam Alkitab, Wahyu 20 ayat 10 berkata, iblis yang telah menipu mereka itu dibuang ke dalam lautan api dan belerang. Di situlah tempat binatang itu dan nabi palsu itu telah dibuang dahulu. Mereka semua akan diseksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Ya, bila kita tidak mahu menerima penyelamatan yang diberi oleh Tuhan Bapa kita di syurga, kita akan menerima siksaan siang dan malam selama-lamanya. Ya. Dalam kegelapan, kita berpisah daripada Tuhan dan hadirat Tuhan. Ini sangat mengerikan, ya. Kita tahu bahawa Tuhan akan membuat apa yang dijanjikan. Ya, dalam ciri ketujuh adalah syaitan akan dibelenggu dan syaitan akan dibuang ke dalam lautan api dan belerang. Di situ tempat binatang itu dan nabi palsu itu telah dibuang dahulu. Mereka semua akan diseksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Ya, pilihlah kepada penyelamatan Yesus Kristus supaya nyawa kamu ditebus dengan darah Yesus. Ya, kita tidak mahu masuk dalam kegelapan. Kegelapan yang sangat mengerikan yang kita tidak pernah mengalami. Ya. Ya Tuhan, Roh Kudus, bawalah kami supaya kita dapat masuk dalam keterangan Tuhan. Ya, ampunilah segala dosa kita, Tuhan. Ampunilah kita dengan darah Yesus. Terima kasih kerana darah Yesus. Terima kasih kerana pengorbanan Yesus Kristus. Dan kita dapat berbalik semula dengan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin.